So kita dah record sebabnya ada benda yang kita nak kamu ada lah. Okay, yang ini. Sebenarnya tujuan utama hari ni punya kelas ialah semata-mata yang ini. Yang ni. Media dan peralatan. Okay, yang ini yang kamu kena sediakan. Mesti ada dalam bulan 4 ni. So kalau tak dapat beli yang mahal, beli yang murah pun tak apa. Okay, kalau yang murah dekat kedai Cifat pun ada, dekat kedai Komeng pun ada. Okay, tu biasanya murah lah kat situ. Hari tu tahun lepas saya beli satu set dalam RM30. Okay. Okay, so yang ini peralatannya. Pertamanya ialah papan lukisan atau meja lukisan. Okay, papan lukisan ni yang murah yang inilah. Yang ni. Kenapa saya tak boleh ni Yang murah yang itu. Yang kayu. So boleh beli dekat kedai Kok Meng ke Cik Fat ke. Yang tu yang murah. Okay, boleh beli kat kedai. Okay. Yang ini wajib ada. Tak kira. Apa-apa kes pun mesti ada sendiri punya ni. Okay. Yang ini wajib ada. Papan lukisan wajib ada. Kalau nak yang hebat sikit, yang ini. Nak hebat sikit yang ini. Yang ini senang sikit. Tapi mahal lah. Okay, mahal. Kalau first batch punya GKT yang sekarang tengah ambil SPM ni, Form 5 2020, diorang beli yang mahal. Pak cikgu dia suruh yang mahal. So, diorang belajar JKT dengan Mas Humpur dan cikgu lain. Okay, diorang beli yang mahal. Yang mahal ni berdekat dekat Popular kot diorang beli. Ada bag apa semua tu, harganya 100 lebih. Masa tu 2 tahun lepas lah, 2-3 tahun lepas. 3 tahun lepas lah. Okay. Sebab diorang lambat kan ambil SPM. Okay, so itu mahal. Tapi kamu boleh dapat dengan harga murah kalau beli dekat Lazada. So boleh cari dekat Lazada. Lepas saya tengok yang macam ni lah ya. Alamak, kecil sangat rupanya ya. Yang macam ni, kita besarkan sikit. Kenapa dia berbunyi macam tu? Kamu jauh sikit kakak. Ni tab kamu ni. Ada berapa orang join? 12 orang. Okay. So yang ini ni, yang macam ni lah, lebih kurang yang macam ni harganya dalam 60 lebih kot. Kalau tak salah saya. Ada lagi satu jenis yang saya guna kat rumah. Dia kecil macam ni lah, putih juga. Ada dia punya pembaris tu sekali juga. Saya rasa yang tu murah sikit. Kalau dekat Shopee ada 30. Tapi masa saya beli pun 70. Saya beli RM70 yang low class sikit tu lah. Yang medium lah kan. Ini high class sikit. Yang ini, yang saya tunjuk ni dalam gambar buku teks kamu tu, yang tu high class sikit. Kalau kat Malaysia beli jual memang mahal lah 100 lebih. Tapi kalau kamu beli kat Lazada tapi imported from China lah, so dia akan push dari China. Yang itu saya tengok hari tu 60 lebih. So ikut bajet masing-masing. Kalau nak asal ada je, tak tahu nak duduk dalam kelas JKT tu lama ke tak lama ke, nak pergi pindah kelas lain, saya rasa sepatutnya dah tak ada orang pindah dah lah. Sebabnya kamu dah tukar kelas dah pun kan. Okay. So ambil yang papan ni saja. Papan ni dalam saya tak tahulah sekarang kedai jual berapa. Dekat Shopee pun ada. Kalau nak beli pembaris, lepas tu ini satu kan, ini dia ada pembaris dia sini, pembaris tidur dah siap dah untuk yang mahal tadi. Okay. Ini kalau kamu beli yang biasa, yang kepapan, kamu kena beli yang ni juga. Apa nama benda ni? Sesi kuti. Okay, sesi kuti yang ini kena beli juga. So sesi kuti ni ada dua jenis. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi tengoklah, ada kedai dia tak jual yang kecil. Ada kedai jual yang
yang panjang. So ikut kedai. Kalau nak senang bawa beli yang kecil sikit lah. Kalau nak selesa ikut lah. Dia ada macam-macam jenis. Kalau tak nak pergi kedai, pergi Shopee pun boleh. Nanti sebabnya tahun lepas ada je alasan katanya apa nama COVID, cikgu susah nak pergi kedai. Shopee banyak. Pilih je kat sana, beli sampai kat depan rumah. Okay. So ini yang kedua, sesikuti. Yang ketiga ialah sesiku set. Yang ini memang satu set. Okay, dia ada dua kat sini. Sesiku 45 dengan sesiku 30-60. Okay, so sesiku dia akan jual dalam satu set lah. So biasanya yang sikuti tu tak sampai RM10 kot. Yang sesiku set ni mungkin dalam RM15 macam tu. Saya pun tak ingat lah. Satu set. Dia akan dijual dalam satu kotak lah. Dia besar punya. Bukan yang kecil bukan yang dalam geometry set tu Ini yang untuk lukisan. So, kalau pergi komen ke, pergi Cik Fat ke, cakap kat dia untuk lukisan kejuruteraan punya. So nanti dia tahu lah mana satu nak bagi kat kamu. Okay, so ini dua. Yang ketiga ialah ni jangka lukis. Jangka lukis ni Nur Farah Raudah Fatih Adni. Faris Naim. Dah tak nak bergaduh. Yang tak ada free tu tak apa. Nanti saya lagi mau buat. Okay. So yang ini jangka lukis yang ni saya pun tak tahu nak fashion ni yang ramai ni lah. Tapi mahal. Dan ramai yang tak tahu guna. Ramai yang tak tahu guna. Sebabnya dia punya mata ni nak kena tukar. Mata pensel tu. So ramai yang guna mechanical. Tapi kalau kamu nak beli yang mechanical, beli jangka lukis sahaja yang mechanical. Cari yang besar sikit. Yang panjang sikit. Nanti saya akan sharekan beberapa link daripada Shopee lah. Shopee je lah yang saya boleh nak tunjuknya kan. Kalau benda je dekat Tesco ke, dekat TF ke, saya tak, dekat kedai komen ke, saya tak pastilah. Saya boleh tunjuklah jenis-jenis yang kamu boleh beli. Okay, so ini jangka lukis ya. So tadi papan, sesikuti, sesiku set, jangka lukis. Jangka lukis anak yang kecil Nanti kamu akan ada masalah yang banyak bila kamu nak buat bulatan. Sebab kita tak buat bulatan kecil-kecil, kita buat bulatan yang besar. Sebab kita akan melukis dalam kertas A3, bukan kertas A4. Okay. So yang ini ialah lengkuk fleksibel. Okay. Kakak off, sibuk je. Okay. Yang ini ialah lengkung fleksibel dan juga lengkung Perancis. Okey. Kedua-duanya fungsinya lebih kurang sama sahaja, iaitu untuk kita dapatkan lengkung yang cantik. Tapi bagi saya, untuk mudah kamu beli yang fleksibel lah. Beli yang fleksibel. Sebab apa saya recommend yang fleksibel? Sebab yang fleksibel ni kita akan susun dia ikut titik yang kita dah, sebab bila kita nak lukis curve tu kita kena ada kita akan sediakan titik-titik. So kita akan sambung titik tu, so kamu punya curve tu kena, tapi kamu kena pandai lengkungkan dia tu untuk jadi cantik. So ini juga sangat bermanfaat lah kamu nak lukis graf tu, kamu ambil fizik kan, ambil kimia kan. So nanti nak lukis lengkung lah, apalah, mat semua tu kan. So saya rasa better ambil yang flexible curve. Yang ini kat Makmal boleh ada, kat bengkel ada, boleh pinjam lah kalau nak guna. Okay, biasanya student saya sediakan segala je. Kalau dekat dalam bengkel tu memang tak payah sedia apalah. Tapi saya tak tahu nanti macam mana cikgu kamu macam dia sediakan ni untuk mula at least standby. Okay, tapi mesti ada lah tadi jangka lukis. Ini tadi pun tak hantar, so sini hantar. Then ni
Pun tadi tak hantar. Kita hantar sini dulu. Okey, ini. Okey. So yang ini ya. Okey, pensel. Okey, pensel ni ada macam-macam grade, tapi yang wajib kamu ada ialah pensel grade H lah. Okey, at least ada H dan juga ada pensel HB ataupun pensel 2B pun boleh lah. Sebabnya ini grade-grade pensel, semua pensel lah, tapi untuk pelbagai kegunaan. Pensel yang H ni dengan nombor yang tinggi, ia merujuk kepada dia punya kekerasan. Maksudnya dia punya carbon tu keras. So bila carbon tu keras, makanya tulisan kamu tu akan jadi agak perlahan. Dia punya warna tu tak cantik, tak nampak, slow je. Okey, pensel ni garisan bertona cerah untuk garisan binaan, garisan panduan penghurufan dan garisan yang memerlukan ketepatan. Sebab dia, kenapa dia guna pensel yang banyak nombor tu? Ialah sebabnya bila dia akan jadi sangat nipis. Dia punya garisan tu halus je. Dan perlahan je. So kita tak nampak sangat. Sebab kita nak untuk bina garisan binaan, panduan penghurufan. So kita tak nak dia nampak obvious sangat kan. Dan untuk yang tepat. Sebab tu dia nak tepat tu dia kena muncung dia kena halus lah. So tulis garisan tu kena halus. Tak boleh guna pensel 2B ke pensel 2B ke HB ke untuk lukisan, untuk garisan binaan ataupun garisan panduan. Sebab dia akan nampak sangat dan dia akan jadi tebal. Macam mana kamu runcingkan dia pun dia akan cepat jadi tebal. So yang itu kita tak galakkan lah. So at least guna yang ni. At least sekurang-kurangnya lah kena ada 2H dan juga HB. Dua jenis tu. Sorry tadi saya cakap H kan. 2H. Ambil 2H dengan HB. Okay, yang grade sederhana, pensel ini pensel grade ini menghasilkan garisan sederhana bertona cerah. Pensel grade ini sesuai membuat garisan lakaran, penghurufan, tanda anak panah, garisan objek dan garisan tengah. Okay. Okay, so untuk 2H ni untuk kamu punya garisan binaan, penghurufan kita akan guna HB lah. Maksudnya bila kamu tulis tu guna HB. Lukisan garisan objek guna HB. Bila nak buat dia punya binaan garisan, kita akan ada banyak garisan. Okay, untuk dapatkan dia punya jarak apa semua tu. So segala binaan guna pensel 2H. Okay. Sebab tu kalau kamu guna yang mechanical punya, kamu kena carilah dia punya ubat 2H. Itu jadi satu agak masalah lah. So better guna yang ada tempat letak pensel lah. Okay, kos dia murah sikit. Okay, garisan grade lembut ni yang hijau ni kita tak gunalah. Sebenarnya grade ini menghasilkan garisan yang tebal ni untuk orang yang melukis. Okay, so kita banyak guna sebenarnya yang keras dengan yang sederhana keras. Okay, pensel kayu, pensel mechanical. So boleh guna pensel mechanical tapi kamu kena cari ubat dia yang agak rare lah. Okay, kalau jumpa tak apa. Kalau tak jumpa better beli pensel kayu saja. Tapi cari yang 2H dan juga HB. Ni pemadam. Okay, pemadam biasalah. Ni pelak pencontoh. Pelak pencontoh kamu tak perlu beli. Mama tengah ada kelas. Tak payah tanya mama. Okay, tengok orang lain ada kelas kan. Okay, so yang ini pelak pencontoh tak payah beli. Pemadam, wajiblah semua orang ada pemadam. Okay. So ini latihan 1.2. Okay, so saya tak boleh nak buat yang ini. Kertas lukisan ni, ini contoh-contoh lah. Ini kamu kena ingat nanti ada soalan pula tanya. Yang ini ialah
A5. Okay, so oleh kerana kamu punya kelas tu bulan 4, saya tak beli buku pun untuk kamu, tak order pun buku sebab saya tak tahu kelas JKT on ke tak on untuk form 4. Tapi saya akan cuba tanya Puan Surina kalau saya nak photostate buku kerja. Sebab sebelum ni memang semua yang ambil JKT dia akan beli buku kerja. Okay, ada satu buku kerja so semua ikut follow je buku kerja tu. Tapi yang form 5 saya dah beli dah guna duit panitia tahun lepas. So form 5 sikit je. 10 orang je yang ambil JKT. So form 4 ambil satu kelas 20 lebih. Jadi buku untuk form 4 biasanya mahal sikit 30 lebih. Dan sekarang time COVID supplier buku tu pun banyak bunyi pula kan. Dia kata susah nak datang lah apalah inilah. So kita ada satu je supplier buku. So kalau saya dapat photostate buku tu untuk dibanyakkan untuk kamu, so saya akan bagi tahulah. Saya akan tanya Puan Surina berapa kos untuk satu buku, boleh cover tak dengan guna duit panitia je. Kalau boleh cover guna duit panitia je cukuplah, kamu tak payah bayar lah. Tapi kalau benda free ni jarang orang hargai, tu masalahnya. So kalau boleh benda yang free cikgu usahakan tu tolonglah hargai. Okay. Okay, tapi sebenarnya dia tak berapa cantik lah kalau saya photostate. Maksudnya kamu akan dapat satu buku lembaran kertas A4, A3 yang besar, yang banyak, dan saya akan bindkan dia. Bukan bind lah, kita akan tebuk lubang dan letak dia punya binder. Okay, supaya tak hilang. So yang itu, buku tu dia akan flow ikut semua kamu punya syllabus. So biasa saya akan guna yang tu. So ini size lah, size kertas yang biasa kamu gunakan tu ialah A4. Okay. Yang A4 ni size-nya 297 x 210 mm. Yang A5 ni separuh daripada A4 iaitu 148 x 210. A3 ialah 2 kali A4. Sini 297 x 420. Okay, kalau kamu nampak dia akan flip ni. Yang ini A5. Bila A4 dia akan double ke sebelah sini. Bila A3 double sebelah sini pula. Bila A2 double sebelah sini. Nampak tak dia cara dia double kan tu. Okay. So yang sini A3 size-nya ialah 2 kali A4 lah. Kamu kena susun kertas A4 yang bahagian yang panjang tu. Yang panjang tu satu bahagian kali dengan ada 2 lah. Panjang pendek kan. So pendek. So 297 x 420. Tengok A1 ni yang biasa digunakan untuk lukisan plant. Okay, engineer ke arkitek lukis plant ke, dia tak guna A3. Okay, dia akan guna A1, size A1. Okay, ni A2 594 x 420, A1 594 x 841 dan AO ialah 1189 x 841. Okay, so yang ini hafal sendirilah. Ini ialah melaras kertas di atas papan lukisan. 2 video saya bagi daripada Cikgu Aizuddin. Tengok betul-betul. So yang ini saya nak untuk next class yang hari Khamis tu. Nanti saya akan buat vote dekat dalam grup lah. Siapa yang boleh sediakan semua peralatan tu dalam minggu ni. Ngamuk mak kamu. Okay. So yang ini cara untuk kita set kertas lah. So masa dalam RBT dulu buat ke set kertas? Ada kan? So ada 2 perkara yang kita akan buat dekat sini. Ialah set kertas. Pertama kita kena ada seperti yang ini. Dan keduanya kita kena ada papan lukisan. So yang pertama kamu kena setkan sesikuti ni, pastikan dia punya bahagian yang T ni dia kena betul-betul kena dekat tepi papan tu, rapat, santak kat tepi papan tu. Dan kalau kamu beli sesikuti juga, dia ada satu bahagian yang straight, satu bahagian dia ada macam landai sikit macam ni. So ini yang 2 garisan ni ialah yang landai tu. So yang landai tu berada di atas lah. So dekat sini. So bila kamu letak, barulah kamu letak kertas kat atas dia. So bila kamu letak kertas dah macam ni, elok. So plasterkan yang kat atas. Kemudian gerakkan kamu punya ni, sesikuti ni
Angkat dia, pergi letak dekat atas sini. Tarik pelan-pelan sebab kita tak nak dia ada gelembung tarik pelan-pelan sampai dekat tengah tu, kamu seletik yang bawah pula. Seletik pula yang bawah ni. Okay, so kamu akan dapatlah setkan kertas tu ikut kamu ikuti. Sebab nanti kita akan melukis banyak sangat garisan yang memerlukan hanya sikuti sahaja. Kalau kita tak guna sikuti, nanti kalau kamu set kertas salah, maka garisan kamu nanti akan sengit. Jadi saya cakap banyak pun tak guna selagi kamu tak ada bendanya. Tapi saya ajar dululah. So video Cikgu Azudin tu boleh refer untuk kamu setkan kertas. Okay, dan saya nak tahu berapa ramai yang dah boleh beli. Okay. Ni latihan-latihan ni tak apalah. Yang penting saya nak buat kertas kerja saya je lah. Inilah gerik-gerik pensel yang kamu akan gunakan. Okay. So kalau ikut dekat sini, kamu perlukan sedia 3 jenis pensel. 2H, HB, H. Tapi biasanya 2H dengan H ni, dia tak ada beza sangat. Okay, kita tak nampak ketara sangat dia 2H ke dia H. Okay, so kamu boleh beli salah satu lah, sama ada 2H ataupun H. Cari yang senang jumpa. Kalau senang jumpa H, beli H. Kalau senang jumpa 2H, beli 2H. So kegunaan dia sama je lebih kurang. Okay, boleh beli 2H, boleh beli H. Cumanya bila 2H dengan HB tu, kita akan nampak dia punya perbezaan tu agak nyata lah. Okay, kita boleh bezakan lah garisan objek dan garisan binaan. Kalau HB dengan H tu dia agak macam lebih kurang sama je kan. So nanti kita susah nak beza. Sebab tu tadi saya suggest beli 2H dan juga HB. HB untuk garisan objek. Ni garisan objek, garisan hitam. Okay, so HB ni 2 pensel yang kena ada lah. Ini contoh-contoh lah Yang ini kita tak lukis lah. Ini mechanical punya. Okay. Beberapa jenis. Garisan ufuk. Garisan ufuk kita akan lukiskan menggunakan sesiku T. Okay. Semua garisan ufuk kita guna sesiku T. So naik turun sesiku T. Garisan tegak kita akan gunakan dengan bantuan sesiku T bersama dengan set sesiku. Tadi kita ada set sesiku 30, 60 dan juga set sesiku 45 kan. Kita akan guna salah satu untuk lukis garisan tegak. Yang mana kita akan letakkan sesiku T, kemudian kita akan letakkan set sesiku di atasnya. Saya akan buat video untuk ini. Okay, garisan condong, garisan selari, nanti kamu akan belajarlah semua ni. Okay, nampak tak ni? Salah. Garisan tegak tak boleh guna, kat sini ada gambar yang saya cakap tadi. Garisan tegak tak boleh guna sesiku T. Okay, sesiku T kita ni kita tak set untuk tegak, kita set untuk mendatar saja. So guna garisan mengufuk ataupun mendatar menggunakan sesiku T. Untuk lukis garisan yang tegak macam ni, kita akan letakkan di atasnya set sesiku. So kalau nak panjang kita guna yang 30-60. Kalau nak pendek sangat boleh guna yang 30 lah. Kalau nak yang sederhana kita pakai 45. Mana-mana lah, mana yang kamu sesuai, tak ada masalah yang tu. Okay, ini nanti kita akan belajar kemudian. Okay, boleh ke semua? 1 jam kelas Google Meet. Okay, boleh stop presenting kot. Okay, so ada apa-apa soalan tak nak tanya? Yang ada dekat sini 12 orang dah ambil buku teks. Okay. Cikgu kena beli yang semua cikgu hantar kat Telegram cikgu kan? Kena beli semua yang saya hantar dekat Telegram tu. Cuma papan tu pilihlah. Kalau kamu beli papan yang canggih tu, maka dia dah siap dengan sesiku T. Kalau kamu beli papan yang papan yang kayu tu, maka kena beli sesiku T lain. Okey, faham Izwin? Yang lain-lain ada soalan lagi tak? Siapa yang papan tu cikgu kena beli A2 ke A3? Papan tu ada satu jenis je, ada satu saiz sahaja papan.
So kalau pergi dekat kedai cakap saya nak beli papan lukisan kejuruteraan. Sebabnya mata pelajaran JKT ni dulu-dulu dia panggil lukisan kejuruteraan. Jadi kalau pergi kedai tu kadang-kadang kalau kedai komen ke tu dia tak faham sangat. So cakap lah nak beli papan lukisan kejuruteraan. So yang tu dia tahu macam nak bagi. Okay, ada lagi soalan? Harga ke harga? Harga yang mana? Yang papan tu? Yang papan yang papan tu makanya harganya tak sampai RM20 lah saya rasa. Cuma yang mahal tu kalau daripada China tu 60 lebih. Kalau dekat Malaysia ni 100 lebih. Dekat Shopee ada saiz. Macam tu ambil yang saya pula yang confused nak ambil saiz apa. Tengok dia punya yang A3 tu, tengok dia punya saiz tu lebih besar daripada kertas A3 ke tak? Dia kena besar sikit lah daripada kertas A3, tak boleh ngam-ngam je. Nanti saya tengok balik lah yang dekat Shopee. Okay. Nanti saya cuba tengok mana kedai kat Shopee yang jual paling murah tu, saya share link kat sana dekat dalam grup. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Saya tak tahu yang senyap tu wujud ke tak wujud ke. Kan? Okay, so sekarang ni untuk masa sekarang buat je homework yang saya bagi tadi tu, yang saya dah snapshot masuk dalam dalam grup. Ni latihan 1.1. Okay, so tulis jawapan dia. Kemudian just ni je lah. Tulis atas kertas jawapan, kemudian screen atau ambil gambar hantar dekat saya. Sekejap lagi saya akan bagi Google Form untuk hantar kerja rumah tu lah. Ya. Okay, so siapa yang rasa nak left group untuk buat homework boleh. Yang rasa nak stay dekat sini sementara buat homework pun boleh. So saya masih ada di sini, just on je mikrofon kamu, saya akan jawab lah nanti. Okay.